Okey, kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan alloy dengan melihat kepada dua eksperimen yang telah ditunjukkan tajuknya tadi, ya, dan kita akan melihat bagaimana eksperimen ini dijalankan, ya. Okey, yang pertama sekali eksperimen 9.1, ya, eksperimen 9.1. Okey, jadi tujuan dia mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Okey, penyataan masalah dia, adakah alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen? Okey, hipotesis dia iaitu kesimpulan awal, ya, alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen, dan inilah yang fakta yang perlu diketahui, ya, bahawa alloy itu lebih keras berbanding dengan logam tulen, dan ini dapat dibuktikan melalui eksperimen yang akan kita lihat sebentar lagi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis bongkah. Ya, jenis bongkah di sini merujuk kepada bongkah logam dan bongkah alloy. Ya. Yang bergerak balas adalah diameter lekuk. Ya. Lekuk yang akan dihasilkan oleh pemberat nanti. Ya. Yang dimalarkan adalah diameter bola keluli, ketinggian pemberat dan jisim pemberat. Ya. Ada beberapa pemboleh ubah yang dimalarkan. Ya. Okey, bahan yang digunakan adalah bongkah kuprum, bongkah gangsa, ini alloy dia, kemudian Peter Cellophane dan juga benang. Ya, radas dia bola keluli, pemberat 1 kilogram, kaki retort, pengapit, pembaris meter. Jadi dia punya susunan radas adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, bagaimana secara mudah dia, pemberat yang digantungkan ini akan dilepaskan dan kena ke bahagian bola keluli yang diletakkan di atas bongkah yang tak dikaji. Jadi bongkah ini yang akan dikaji, ya. Dia punya bongkah kuprum, kemudian nanti ditukar dengan bongkah gangsa, alloy, dan diletakkan bola keluli. Bola keluli ini akan bertindak apabila pemberat ini jatuh ke atas dia. Jadi bila pemberat ni jatuh ke atas bola keluli ini akan menyebabkan lubang, lekuk pada bongkah yang diuji. Jadi berdasarkan berapa dalam diameter dia lekuk tersebut, itulah yang akan kita gunakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas yang akan kita gunakan sebagai pemerhatian kita untuk melihat sama ada bongkah kuprum ataupun bongkah alloy yang lebih keras, antara yang mana satu lebih keras. Okey, so kalau kita lihat itulah secara kesimpulan dia. Cuma dari segi prosedur dia, okey, macam ni, gantungkan pemberat 1 kilogram setinggi 50 cm dari bongkah kuprum, kemudian lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keluli yang dilekatkan pada bongkah kuprum. Perhati dan ukur diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bongkah kuprum menggunakan pembaris. Jadi maksudnya sekarang bila bola keluli ini sudah membentuk lekukan pada bongkah kuprum, maka diameter lekuk tu akan dikira, menggunakan pembaris. Dan langkah 2 hingga 4 ni, maksudnya gantung pemberat, lepaskan pemberat, ukur diameter lekuk tu diulang sebanyak 2 kali lagi, dan diameter purata lekuk pada bongkah kuprum akan diambil. Maksudnya ada 3 bacaan, kemudian dapatkan dia punya diameter lekukan. Okey. Kemudian bongkah kuprum itu akan diganti dengan bongkah gangsa, dan langkah yang sama akan dilakukan dengan mendapatkan
lekuk, dia punya diameter lekuk yang terhasil daripada hentakan pemberat 1 kilogram tersebut terhadap bola keluli. Jadi catatan di sini akan dibuat purata diameter lekuk yang terhasil. Jadi apakah kesimpulan daripada eksperimen ini? Soalan yang perlu dijawab, antara bongkah kuprum dengan bongkah gangsa, yang manakah lebih keras? Lukis susunan atom di dalam kedua-dua bongkah tersebut, dan mengapakah diameter lekuk bagi kedua-dua bongkah boleh berbeza. Jadi secara umumnya, kita boleh sebut di sini bahawa purata diameter lekukan yang terhasil pada bongkah kuprum adalah lebih besar berbanding lekuk yang terhasil pada gangsa. Yang terhasil pada gangsa, lekuk dia sangat-sangat kecil. Malah mungkin dia ada lekuk tapi sikit saja. Berbanding kuprum ni yang menghasilkan lekukan yang besar, sama seperti besarnya keluli, bola keluli tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa hipotesis untuk eksperimen ini diterima di mana bongkah alloy adalah lebih keras berbanding dengan bongkah logam. Jadi maksudnya hipotesis yang dinyatakan dalam eksperimen ini dapat diterima, iaitu alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Okey. So itu eksperimen yang pertama. Okey, eksperimen yang kedua, eksperimen yang kedua 9.2 iaitu mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen. Okey. Kakisan di sini merujuk kepada logam atau alloy itu akan mengalami penyusutan dari segi jisim. Dari segi jisim. Jadi apabila alloy dan juga logam tulen itu didedahkan kepada bahan lain, contohnya dalam kes ini larutan air didedahkan kepada air, maka nak lihat kesan dia, adakah air boleh menyebabkan berlakunya kakisan. Kakisan ni sebenarnya lebih kepada atom berubah menjadi ion. Itu yang dimaksudkan dengan kakisan. Bila atom berubah menjadi ion, maka secara fizikalnya kita boleh lihat bahawa sesuatu logam itu ataupun alloy itu akan mengalami penyusutan dari segi fizikal. Kita nampak dia macam terkakis. Semakin berkurangan. Bentuk pun semakin berkurangan. Itu terkakis. Okey, so penyataan masalah, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen? Adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen? Okey, hipotesis dia, alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen. Jadi pemboleh ubah dia akan digunakan adalah paku, jenis paku. Maksudnya satu paku besi, satu lagi adalah paku keluli. Paku keluli itu adalah alloy. Yang bergerak balas iaitu, pemboleh ubah bergerak balas iaitu apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah kehadiran lapisan perang pada paku. Lapisan perang ni apa? Lapisan perang ni sebenarnya adalah merupakan karat. Lapisan perang ni sebenarnya karat. Bila kita dedahkan kepada air, dalam air ada oksigen. Bila ada air dan oksigen, maka proses pengaratan akan berlaku. Sebab pengaratan memerlukan air dan juga oksigen. So yang ni bahan dia paku besi, paku keluli, air. Radas, tabung uji, rak tabung uji. Okey, prosedur dia adalah tabung uji P dan tabung uji Q dimasukkan dengan 10 ml air
kemudian dimasukkan pula paku besi dalam P dan paku Q dalam paku keluli di dalam tabung uji Q. Kemudian akan dibiarkan selama seminggu. Okey, kenapa seminggu? Sebab proses pengaratan mengambil masa yang lama. Dia adalah merupakan proses yang lambat. Pengaratan ni adalah proses yang lambat dari segi kadar tindak balas dia. Sebab itu ambil masa seminggu. So selepas seminggu baru kita rekodkan pemerhatian yang berlaku kepada paku besi dan juga paku keluli. Lepas seminggu, kita nak lihat adakah ada lapisan perang pada paku. Sama ada paku besi ataupun paku keluli. So berdasarkan kepada kenyataan, akan didapati bahawa lapisan perang hanya ada pada paku besi. Manakala pada paku keluli tidak ada lapisan perang. Jadi ini bermaksud bahawa paku besi mengalami proses pengaratan, manakala paku keluli tidak mengalami proses pengaratan. Jadi ini menunjukkan bahawa paku besi yang mewakili logam tidak tahan kakisan. Manakala paku keluli yang mewakili alloy boleh mengalami ketahanan yang lama terhadap kakisan. Jadi itulah dia yang dapat kita simpulkan daripada eksperimen ini berkaitan dengan dua sifat yang ada pada alloy dibandingkan dengan logam biasa. Jadi ciri-ciri keras dan juga tahan kakisan ini memberikan kelebihan yang sangat baik, yang sangat bagus kepada alloy untuk membolehkan dia digunakan dalam pelbagai industri, bagi menghasilkan pelbagai bahan yang berguna untuk kegunaan manusia. Jadi selain keras dan tahan kakisan, kita perlu juga mengetahui apakah ciri-ciri yang ada pada alloy yang membezakannya daripada logam tulen. Okey, so di situ dua eksperimen yang perlu kita ketahui berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada alloy. Okey, sekarang kita lihat pula kepada kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Okey, alloy mempunyai kegunaan tertentu berdasarkan ciri-ciri istimewa yang terdapat padanya. Okey, kita tengok. Yang pertama, menara kembar Petronas. Ni menara kembar Petronas ni. Okey. Jadi untuk membuat bangunan yang paling kuat dan keras dan tahan kakisan adalah mesti diperbuat daripada alloy. Jadi alloy yang digunakan adalah keluli. Keluli kena ingat adalah alloy hasil campuran besi 99% dan karbon sebanyak 1%. Jadi digunakan dalam pembinaan bangunan pencakar langit kerana sifatnya yang keras dan tahan kakisan. Itulah jadi banyak bangunan-bangunan sekarang ni memang guna keluli lah, tak guna besi sahaja. Dia mesti guna keluli sebab tahan. Tahan kakisan dan keras. Jadi bangunan yang dibina tu akan lebih tahan lama lah. Jangka hayat dia lebih panjang. Yang kedua adalah kapal terbang. Seperti yang disebutkan tadi masa kita bincangkan berkaitan contoh dan komposisi yang ada pada alloy ini. Nama alloy yang digunakan untuk membuat badan kapal terbang adalah duralumin. Iaitu merupakan campuran 4 jenis bahan logam asas dia yang paling banyak sekali adalah aluminium. Jadi aluminium tu dicampurkan dengan beberapa bahan logam yang lain, digunakan
untuk membina badan kapal terbang yang ringan. Oleh kerana kapal terbang ni perlu bergerak jauh dan laju dan perlu mengangkat beban, maka sifat yang lebih ringan diperlukan untuk mengurangkan beban kapal terbang itu sendiri yang memang sudah sangat besar dan berat. Jadi kalaulah diperbuat daripada keluli yang lebih berat, susah untuk kapal terbang ni untuk terbang di udara. Maka oleh sebab itulah para saintis telah berusaha membuat kajian bagi menghasilkan alloy yang kuat, keras, tahan kakisan dan ringan. Dan hasilnya mereka berjaya menemui duralumin, iaitu gabungan di antara aluminium dan juga 3 logam yang lain, sehingga menghasilkan alloy yang ringan. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada alat muzik saksofon. Saksofon iaitu beberapa alat muzik yang diperbuat daripada loyang yang berkilat dan tahan kakisan. Ini saksofon ni diperbuat daripada loyang. Diperbuat daripada loyang. Okey, kemudian seterusnya kegunaan yang lain. Okey, apa yang kita kena tahu di sini adalah alloy juga boleh menunjukkan beberapa sifat yang dipanggil sebagai sifat superconductor. Superconductor. Ini dia. Apakah yang dimaksudkan dengan superconductor? Kalau konduktor, kan pernah dengar kan konduktor. Konduktor tu apa? Konduktor tu adalah merupakan bahan yang boleh mengkonduksikan atau mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Maksudnya mana-mana konduktor maksudnya dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Jadi apabila arus elektrik melalui sesuatu konduktor, konsep dia masih ada rintangan. V equal to V sama juga dengan IR. Itu pengiraan di dalam arus elektrik di mana voltan bersamaan dengan arus darabkan dengan rintangan. Jadi kalau dalam elektrik kita ada konsep V equal to I darabkan dengan R. V ini adalah voltan. I ini adalah arus. Dan R ini adalah rintangan. Okey, so apabila arus meningkat, konsep dia, maka rintangan akan berkurangan. Ataupun dia sebenarnya di dalam yang penting sekali, apabila rintangan semakin meningkat, maka arus akan semakin berkurangan. Jadi rintangan akan menyebabkan arus akan mengalami gangguan dalam pengaliran arus elektrik. Okey, ni jadi maksudnya arus elektrik mesti ada rintangan. Tetapi bahan yang dipanggil sebagai superconductor ni adalah merupakan suatu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang sangat tinggi tanpa ada rintangan. Itu dia. Superconductor ini ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi. Tanpa rintangan. Di situ point dia. Jadi maksudnya sekarang, sesuatu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan. Maksudnya dia berada dalam tahap kecekapan ataupun efisiensi yang sangat tinggi
tanpa rintangan, maka itu dipanggil sebagai bahan superkonduktor. Superkonduktor. Sifat lain yang ada pada superkonduktor ni, dia juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Okey. Itulah yang dipanggil sebagai superkonduktor. Okey, so sekarang ni didapati terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah. Dan bahan-bahan ini pula dicampurkan supaya dapat menghasilkan alloy yang bersifat superkonduktor. Alloy yang bersifat superkonduktor. Okey, jadi bila kita ada hasilkan suatu superkonduktor berbentuk alloy, bermaksud superkonduktor tu sangat keras dan juga tahan kakisan. Okey, contoh yang diberi di sini yang warna merah ni, alloy superkonduktor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Hal ini membolehkan kereta api ini bergerak dengan sangat laju. Okey, jadi sebenarnya kereta api laju dia landasan dia tu adalah magnet. Landasan dia tu magnet. Jadi kereta api itu sendiri diperbuat daripada alloy superkonduktor. Jadi ini menyebabkan dia boleh bergerak secara terapung di atas permukaan landasan magnet tersebut. Jadi sebab itu kita tengok kereta api laju ni, terutama sekali yang dekat Jepun tu, dia bergerak dengan sangat laju. Dia tidak memerlukan tayar. Kalau macam kita tengok kereta api yang biasa, dia ada dia punya tayar besi dia tu, yang perlu bergerak di atas landasan. Berlaku geseran pertemuan antara tayar besi kereta api dengan landasan. Itu kereta api biasa. Yang ini, yang kereta api laju ni, dia menggunakan konsep terapung di atas magnet. Okey, itu nanti boleh kita tengok di dalam. Kalau ada, boleh kamu tengok di YouTube tentang kereta api laju ini. Okey, yang kedua adalah alat superkonduktor seperti niobium, titanium dan niobium timah digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonan magnetik untuk pengimejan perubatan. Jadi dalam bidang perubatan, okey, ada mesin ni, alat ni dipanggil MRI dalam bahasa Inggeris dia sebagai magnetic resonance imaging. Dia pesakit akan masuk, ni dia punya katil dia, masuk dalam ni. So dia ada alat dia. Dalam ni dia akan boleh mengesan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh badan manusia. So dia menggunakan alat bahan-bahan superkonduktor. Ni superkonduktor guna unsur peralihan niobium, titanium dicampur sekali. Niobium pula campur pula dengan timah. Jadi di situlah dia punya kegunaan yang kita boleh dapat daripada bahan-bahan alloy ini. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh yang ada dalam ni, contoh-contoh alloy, tapi ni alloy sajalah. Ni logam. Kamu tengok dia punya video saja. Suara tak payah dengar lah sebab dia bahasa Inggeris. Ni cikgu nak tunjuk sahaja. Nak tunjukkan. Oh, lambatlah pula. Sekejap.
Okey. Ni dalam bahasa Inggeris. Sekejap. Cikgu nak tunjuk dia punya struktur atom. Oh. Tak apalah, lambat dia punya ni. Sekejap cikgu ambil . Okey, kegunaan alloy. Kita tengok kereta api laju. Okey, itu contoh-contoh kereta api laju ni menggunakan, diperbuat daripada bahan alloy superconductor dan diletakkan di atas landasan bermagnet. Landasan bermagnet ini membolehkan kereta api tersebut bergerak secara terapung di atas permukaan magnet, tanpa dia perlu bergeser dengan landasan. Oleh sebab keadaan itu, maka dia boleh bergerak dengan kelajuan yang mencecah sehingga 600 km per jam. 600 km per jam ni memang sangat-sangat laju lah. Dan dia dibantu dengan beberapa bentuk yang aerodinamik untuk menambahkan kelajuan yang dimiliki oleh kereta api laju ini. Kalau di Jepun dipanggil sebagai Shinkansen. Kereta api laju ni dipanggil sebagai Shinkansen. Kelajuan dia memang sangat-sangat tinggi. Okey, ini badan kereta api laju tu. Oleh kerana dia perlu bergerak dalam keadaan kelajuan yang amat tinggi, maka dia perlu tahan. Kena keras, kena kuat, dan tahan kakisan. Dan tidak mudah pecah ataupun retak. Jadi inilah keadaan yang ada untuk contoh kereta api laju tadi. Okey, kereta api laju ni ialah banyak di negara-negara lain lah. Di Malaysia dalam proses pembinaan. Masih lagi belum siap. Nanti dah siap, nanti bolehlah kita sama-sama merasai kelajuan kereta api ini. Di Taiwan, kelajuan dia 300 km per jam. Tak laju sangatlah. Ini di Jerman. Tapi kereta api laju ni, kalau yang ini dia masih menggunakan apa? Roda besi. Tapi di atas dia ada elektrik yang membolehkan dia bergerak dengan lebih laju. Okey, jadi masa pun sudah. Okey. So sudah 9:59.
Jadi cikgu harapkan supaya kamu dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan alloy, dua jenis alloy, jenis contoh-contoh alloy yang telah diberikan dan komposisi dia. Jadi pada minggu hadapan kita akan melihat kepada tajuk yang seterusnya, iaitu kaca dan seramik. Kaca dan juga seramik. Apa dia itu kaca dan apa dia seramik. So sampai di situ saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.